Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk meningkatkan penguasaan menyambung huruf jawi tunggal dengan menggunakan kad IM Jawi bagi murid tahun 3. Nama ahli kumpulan kami ialah Durrah Nabiha binti Muhammad Zulkifli, Nur Afikah binti Ruslimi, Nur Salwa binti Razali dan Nur Nazifa Zahra binti Zilkaram. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Pada pengalaman pengkaji, sebagai seorang guru mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3, murid-murid didapati memberi respon yang negatif terhadap pencapaian dan kurang mahir dalam penguasaan penulisan Jawi. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa Jawi ini adalah satu subjek yang susah dipelajari dan satu mata pelajaran yang kurang penting kerana mereka sentiasa mendapat markah yang rendah dalam subjek ini. Selain itu, murid juga tidak lancar dalam membaca Al-Quran dengan baik. Hal ini kerana dari segi bacaan tersebut, murid-murid tidak mengenali huruf hijaiyah dengan baik, yang mana rata-rata murid tahun 3 ini masih membaca muqaddam atau buku Iqra'. Seterusnya, murid tersebut kurang menguasai kemahiran menulis huruf dengan kaedah yang betul, tidak mengenal, mengingat huruf hijaiyah dan lemah dalam penyambungan huruf. Akhir sekali, murid tersebut kurang kemahiran psikomotor dalam perubahan kaedah pembelajaran sewaktu memasuki sekolah rendah. Jadi murid-murid ini dibelenggu dengan masalah pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada penutupan institusi pendidikan. Oleh itu, pada khidmat pengkaji, kajian ini perlu dilaksanakan agar dapat meningkatkan pencapaian murid agar mereka menguasai pengenalan asas Jawi yang betul berdasarkan modul-modul yang berkaitan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dan menulis Jawi. Fokus kajian melalui pemerhatian pengkaji terhadap penulisan murid-murid dan penilaian hasil kerja mereka, pengkaji telah mengenal pasti beberapa isu yang menyumbang kepada permasalahan ini. Antara isu-isu tersebut ialah murid kurang dalam penguasaan menentukan huruf hijaiyah dengan tepat dari segi nama, bentuk huruf dan padanan huruf hijaiyah kepada rumi. Hal ini demikian kerana murid tidak menguasai cara mengenal dan membentuk huruf hijaiyah menggunakan kemahiran kognitif dan psikomotor. Seterusnya, murid-murid tidak dapat menentukan huruf hijaiyah yang bersambung atau tidak bersambung dalam struktur perkataan. Sebagai contoh, perkataan Jawi buku, ba waw ka waw. Huruf ba bersambung dengan huruf waw tidak bersambung dengan huruf ka bersambung dengan huruf waw. Justru itu murid tidak dapat mengeja dan membaca perkataan Jawi yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul. Oleh itu, berdasarkan isu-isu tersebut, pengkaji akan cuba mengatasi dengan memberikan kaedah penggunaan kad IM Jawi kepada murid-murid agar mereka dapat merujuk cara penulisan huruf hijaiyah dengan betul dan menukarkan padanan huruf hijaiyah kepada rumi ataupun penyambungan huruf-huruf tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durrah Nabiha binti Muhammad Zulkifli. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya iaitu objektif kajian. Objektif kajian tindakan kumpulan kami ialah yang pertama, meningkatkan kemahiran murid dalam mengenal huruf hijaiyah dan menyambung huruf tunggal dengan menggunakan kad IM Jawi. Objektif yang kedua ialah menambah baik amalan pengajaran dan pemudahcaraan yang sedia ada dengan menggunakan kad IM Jawi. Objektif yang ketiga ialah meningkatkan penglibatan murid dalam
proses pengajaran dan pemudahcaraan dengan menggunakan kad IM Jawi. Seterusnya, kajian tindakan kumpulan kami dilaksanakan bagi menjawab persoalan yang pertama, adakah kad IM Jawi dapat meningkatkan kemahiran murid tahun 3 usaha dalam mengenal dan menyambung huruf Jawi tunggal? Yang kedua, bagaimanakah amalan pengajaran dan pemudahcaraan sedia ada dapat ditambah baik dengan menggunakan kad IM Jawi? Manakala persoalan yang ketiga ialah bagaimanakah penggunaan kad IM Jawi dapat meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan. Sasaran kajian kumpulan kami melibatkan murid tahun 3 usaha di Sekolah Kebangsaan Kambil 2 Pasir Putih. Kumpulan ini mempunyai sejumlah 16 orang murid yang terdiri daripada 9 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan. Mereka ini mempunyai tahap penguasaan yang sederhana dan lemah dalam penguasaan kemahiran Jawi. Justifikasi pemilihan murid daripada kelas ini rentetan daripada masalah yang mereka hadapi dalam mengenal huruf hijaiyah dan menyambung huruf Jawi tunggal. Selain itu, pemilihan murid daripada kelas yang sama akan memudahkan proses kajian dijalankan. Bagi melaksanakan kajian ini, kumpulan kami telah memutuskan untuk menggunakan model kajian Kemis dan McTaggart. Berdasarkan pada rajah yang telah dilampirkan, dapat dilihat bahawa model kajian ini melibatkan 4 fasa, iaitu fasa tinjauan awal, merancang, melaksana dan memerhati dan mereflek. Baiklah, saya akan menerangkan proses kajian kami. Pada fasa yang pertama, kami membuat refleksi terhadap isu pengajaran dan pemudahcaraan yang hendak diatasi dengan melakukan tinjauan awal menggunakan kaedah ujian pra, soal selidik, temubual guru dan pemerhatian dalam bilik darjah. Seterusnya, kami membuat satu pelan tindakan yang relevan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Kemudian, kami akan melaksanakan pelan kad IM Jawi dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan. Kemudian kami akan memantau kemajuan pelaksanaan tersebut. Seluruh proses ini merupakan golongan yang pertama. Sebaliknya, jika masalah ini tidak dapat ditangani, maka guru perlulah mengulang kembali proses ke golongan yang kedua sehingga objektif tercapai. Pengumpulan data tinjauan awal bagi kajian ini menggunakan 4 kaedah, iaitu ujian pra, soal selidik, temubual guru dan pemerhatian dalam bilik darjah. Ujian pra dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan dan tahap pengetahuan yang sedia ada murid. Soalan yang diberikan berbentuk struktur yang mengandungi 20 soalan yang perlu dijawab dalam masa 30 minit. Kami akan memperuntukkan 2 markah bagi setiap soalan. Analisa yang telah dibuat menunjukkan sebilangan 6 orang murid mendapat skor yang terendah, iaitu antara purata 0 hingga 4 markah. Seterusnya, borang soal selidik diedarkan kepada peserta kajian kami. Borang ini merangkumi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A meliputi demografi responden, iaitu soalan mengenai jantina dan grade pencapaian murid dalam peperiksaan pertengahan tahun. Manakala bahagian B pula merangkumi soalan kecenderungan, pengetahuan dan pemahaman murid dalam kelas. Bentuk soal selidik ini ialah soalan tertutup dikotomus. Soal selidik ini dibina berdasarkan gradmen yang mempunyai 2 interval, iaitu ya atau tidak.
Analisis data menggunakan statistik deskriptif iaitu kekerapan dan peratusan. Dapatan yang diperoleh menunjukkan sebanyak 56.3% murid tidak mengenal huruf hijaiyah, manakala 50% murid tidak dapat menyambung huruf Jawi. Kaedah tinjauan awal yang seterusnya ialah temu bual. Temu bual dijalankan kepada guru mata pelajaran Al-Quran, Jawi dan Pendidikan Islam tahun 3 usaha. Temu bual diadakan bagi mengenal pasti hubung kait antara amalan pengajaran guru yang sedia ada dan kelemahan murid dalam mengenal Jawi. Peserta temu bual ini dipilih oleh sebab mata pelajaran tersebut mempunyai hubungan yang rapat dengan aspek penulisan dan memerlukan kemahiran Jawi sebagai asasnya. Temu bual ini dijalankan secara berstruktur di mana kod penentu temu bual telah ditetapkan dan dikategorikan sebagai 1. Faktor guru iaitu pendekatan pengajaran guru. 2. Ibu bapa iaitu tiada bantuan pelajaran di rumah. 3. Murid iaitu tidak mengenal huruf hijaiyah. Daripada temu bual tersebut dapat dirumuskan bahawa faktor utama murid lemah dalam pelajaran Jawi iaitu disebabkan faktor pengajaran guru berdasarkan kekerapan kod temu bual peserta temu bual tersebut. Kaedah tinjauan awal yang terakhir ialah pemerhatian. Pemerhatian dijalankan bagi mengenal pasti kesediaan dan penglibatan murid dalam menjawab soalan yang diajukan oleh guru semasa PDPC sedang berlangsung. Analisis kaedah pemerhatian dijalankan berdasarkan rajah yang diberikan. Bulatan tersebut mewakili murid. Apabila murid menjawab soalan, nombor akan dituliskan dalam bulatan tersebut. Bulatan kosong menandakan murid tidak menjawab soalan dan tidak memberi perhatian kepada pengajaran guru. Bulatan yang ditanda sebanyak 2 kali mewakili murid yang tidur di dalam kelas. Perancangan program intervensi. Pada fasa pertama, tinjauan awal. Pada fasa kedua, perancangan. Pada fasa ketiga, pelaksanaan dan pemerhatian, dan akhir sekali fasa keempat, refleksi. Okey, yang seterusnya adalah cadangan intervensi. Tujuan cadangan intervensi ini dilakukan adalah yang pertama untuk menarik minat pelajar supaya aktif dan menumpukan perhatian terhadap aktiviti yang bakal dijalankan. Yang kedua adalah dengan mengadakan aktiviti belajar sambil bermain. Aktiviti yang dicadangkan ialah dengan menggunakan sekeping kad yang dinamakan kad IM Jawi. Okey, yang ketiga adalah kaedah yang diguna pakai dalam aktiviti pelaksanaan ini ialah dengan menggunakan kaedah fonik, di mana murid diajar untuk menamakan huruf hijaiyah dari perkataan Rumi kepada Jawi dan murid juga diajar untuk mempelajari bunyi huruf tersebut. Tujuannya adalah untuk supaya murid dapat menggabungkan bunyi di antara huruf-huruf, membentuk suku kata dan dapat membuat padanan huruf Rumi kepada Jawi dengan menggunakan sekeping kad IM Jawi yang telah diperkenalkan. Aktiviti intervensi yang dijalankan adalah yang pertama, pengenalan konsep penggunaan kad IM Jawi. Kaedah penggunaan kad IM Jawi ialah satu kaedah di mana ianya dijalankan dengan mudah dalam meningkatkan penguasaan kemahiran penulisan Jawi dari aspek penukaran tulisan Rumi kepada tulisan Jawi dan mengenal pasti murid yang lemah dalam penguasaan penulisan Jawi dalam pendidikan Islam agar dapat mengenal dan mengingat huruf hijaiyah dengan baik. Yang kedua adalah mengingat padanan huruf hijaiyah dengan seni nyanyian. Guru menggunakan aktiviti ini untuk menyampaikan maklumat, arahan, penerangan, bersoal jawab dan membuat refleksi sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir.
Guru juga akan menggunakan audio music untuk sama-sama menyanyikan lagu padanan huruf Rumi dan Jawi. Aktiviti ini akan melibatkan seluruh kelas secara serentak. Yang ketiga adalah gamifikasi bingo Jawi huruf hijaiyah yang tidak bersambung selepasnya. Langkah pelaksanaan permainan ini ialah setiap pelajar akan diberi kertas permainan bingo Jawi untuk bermain. Murid yang berjaya menggariskan 5 garisan paling awal dikira bingo dan dikategorikan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Pengagihan hadiah kepada pelajar yang berkreatif dan berjaya menyelesaikan permainan tersebut akan diberikan. Pelaksanaan tindakan aktiviti intervensi. Aktiviti pertama ialah pengenalan konsep IM Jawi. Okey, kalau kita tengok kat bawah ni terdapat sekeping kad yang dinamakan kad IM Jawi. Pada kad ini terdapat 4 kumpulan warna iaitu merah, kuning, hijau dan putih. Fungsi warna merah membawa maksud vokal di awal kata dan huruf yang dikemukakan tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Warna kuning pula membawa maksud huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Manakala warna hijau membawa maksud konsonan, kata Melayu jati dan kata serapan Inggeris. Warna putih pula membawa maksud vokal di tengah kata. Konsep yang diterangkan tersebut boleh dilihat pada kad IM Jawi yang telah dilampirkan di bawah. Aktiviti yang kedua adalah dengan mengingat padanan huruf hijaiyah dengan seni nyanyian. Guru akan menggunakan audio music untuk sama-sama menyanyikan lagu padanan huruf Rumi dan Jawi. Murid akan mengikut nyanyian tersebut serta mengingat huruf hijaiyah dengan padanan huruf Rumi. Kat bawah sini kita telah nyatakan lirik yang telah dinyanyikan oleh guru bersama murid di dalam kelas. Nyanyiannya adalah seperti A alif B ba C ca D dal E ya F fa G ga H ha I ya J jim ke kaf ke qaf L lam M mim N nun O waw P pa Q qaf R ra S sin Tita U waw V W waw Y Z zai N Y nya S Y shin N G nga K H kha G H sin. Itulah padanan huruf Rumi, huruf Jawi. Aktiviti yang ketiga adalah gamifikasi bingo Jawi huruf hijaiyah yang tidak bersambung selepasnya. Kertas permainan bingo Jawi yang akan digunakan ialah seperti yang telah dilampirkan dan seterusnya murid dikehendaki mencari 4 huruf hijaiyah yang tidak bersambung selepasnya sama ada pada jalur tegak, mendatar atau condong. Sekiranya murid menjumpai 4 huruf hijaiyah yang tidak bersambung, maka murid dikira berjaya 1 kali dan perlu menggariskan keempat-empat huruf tersebut secara serentak. Murid yang berjaya menggariskan 5 garisan paling awal dikira bingo dan dikategorikan sebagai pemenang dalam permainan ini. Cadangan penilaian. Perbandingan di antara ujian pra dan ujian pos akan dilakukan untuk membuat penilaian. Penilaian yang akan dijalankan oleh pengkaji adalah untuk mendapatkan dapatan hasil intervensi dan melihat sejauh mana kefahaman pelajar tentang vokal di awal kata, konsonan, vokal di tengah kata, huruf yang tidak boleh bersambung dan huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya.
Pengkaji juga ingin melihat sama ada pelajar mengingat konsonan jawi tersebut atau sebaliknya. Oleh itu, ujian ini dijalankan secara individu dan pelajar tidak digalakkan untuk bertanya ataupun bekerjasama dengan rakan sekelas. Pengkaji akan membuat perbandingan markah ujian pra dan pos bagi mendapatkan data daripada penilaian ini. Perbandingan tersebut akan dimulakan dengan yang pertama adalah ujian pos, yang kedua adalah borang soal selidik, yang ketiga temu bual dan yang keempat pemerhatian. Berdasarkan hasil dapatan kajian ini, pengkaji telah mengutarakan beberapa cadangan kajian seterusnya bagi memperkukuhkan lagi tahap penguasaan murid dalam mendalami penulisan jawi. Perkara ini dapat dicapai dengan menggunakan kaedah dan teknik yang bersesuaian dengan prestasi pelajar. Intelektual pelajar seperti penggunaan bahan pembelajaran yang ringkas serta padat dengan isi-isi penting serta menarik. Ianya boleh diperkukuhkan lagi dengan melakukan aktiviti kuis dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga boleh menyediakan hadiah untuk pelajar yang menjawab kesemua soalan kuis dengan betul agar semangat pelajar sentiasa meningkat dalam diri masing-masing. Dengan itu, pelajar akan sentiasa bersedia dalam menerima ilmu baru yang akan disampaikan oleh guru-guru di dalam kelas. Seterusnya, pengkaji ingin berkongsi kaedah yang sama yang diguna pakai untuk diaplikasikan dalam mana-mana subjek. Ianya adalah untuk membantu murid-murid yang lemah dalam memahami sesuatu subjek dengan lebih berkesan. Tambahan, mengaplikasikan kaedah yang sama pada mata pelajaran yang berbeza dengan menggunakan formula yang bersesuaian dengan subtopik mata pelajaran amatlah digalakkan untuk memudahkan cara pembelajaran dan menarik minat murid-murid untuk terus belajar. Pada kajian seterusnya, pengkaji juga mencadangkan agar penggunaan kad IM Jawi dapat diakses di dalam teknologi maklumat bagi memudahkan capaian mana-mana pihak yang berminat sekaligus dapat menjimatkan kos dan menjadikan kaedah pengajaran dan pembelajaran lebih efisien. Perisian-perisian komputer yang berteraskan penulisan jawi perlu diperbanyakkan dan diperluaskan. Ini membolehkan para pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan melalui perisian yang lebih fleksibel dan menarik minat pelajar untuk mendekati dengan lebih dekat lagi terhadap pelajaran jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan mengenai jadual pelaksanaan program intervensi bagi kumpulan kami pada peringkat permulaan, iaitu pada minggu pertama bulan September, memaklumkan kajian tindakan kepada pentadbiran dan guru pakar, membuat perbincangan dan meminta tunjuk ajar. Pada peringkat kedua, pada bulan September minggu kedua, mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. Pada peringkat ketiga, bulan September minggu keempat, menulis, menyediakan dan menyerah proposal kajian tindakan. Pada peringkat keempat, bulan Oktober minggu kedua, merancang tindakan panitia. Pada peringkat kelima, bulan Oktober minggu ketiga, melaksanakan dan menjalankan kajian tindakan. Pada bulan keenam, bulan Oktober minggu keempat, membincangkan masalah yang timbul. Pada peringkat ketujuh, pada bulan November minggu pertama, ujian untuk mengesan pencapaian murid. Pada peringkat ke-8, bulan November minggu keempat, refleksi kajian. Pada minggu ke-9, bulan Disember minggu pertama, menulis laporan kajian. Pada peringkat ke-10, bulan Disember minggu kedua, menulis laporan dan refleksi kajian. Pada peringkat ke-11, bulan Disember minggu ketiga, pembentangan dapatan kajian.
Pada peringkat ke-12, bulan Disember, minggu keempat menyerah laporan kajian. Dan yang terakhir adalah anggaran perbelanjaan. Sepanjang program intervensi ini dilaksanakan, kumpulan kami hanya menggunakan 3 barangan sahaja, iaitu yang pertama, kertas ujian yang berharga 20 sen bagi darab 16 dan jumlahnya adalah RM3.20. Yang kedua, borang soal selidik yang berharga 10 sen darab 16 helai. Jumlahnya ialah RM RM60. Dan yang terakhir, kad IM Jawi yang berharga RM1 darab 16 helai. Jumlahnya adalah RM16. Jumlah keseluruhan berharga RM20.80. Dan kumpulan kami menyenaraikan alat bantu mengajar. Seperti dalam jadual berikut, kami menggunakan dua barang sahaja, iaitu KIM Jawi dengan kuantiti 16 dan yang kedua, speaker dengan kuantiti 1 sahaja.